Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, cikgu tak nak ambil masa banyak. Hari ni kita masuk bab 2, ekosistem. Okey, 2.1 aliran tenaga dalam ekosistem. Sebenarnya bab ekosistem ni cikgu percaya awak semua dah belajar sewaktu masih lagi di sekolah rendah. Sebab dalam bab ini kita akan belajar tentang alam semula jadi, interaksi antara haiwan dan juga tumbuhan dan juga komponen lain yang ada di sekeliling kita. Okey, jom kita tengok 2.1 aliran tenaga dalam ekosistem. Aliran tenaga tu apa? Okey, aliran tenaga tu tenaga lah. Tenaga ada pelbagai bentuk kan. Ada tenaga kinetik, ada tenaga keupayaan, ada tenaga kimia, tenaga elektrik dan sebagainya. Okey, matahari merupakan sumber tenaga yang paling utama yang terdapat di muka bumi ini. Tumbuhan hijau menggunakan tenaga matahari untuk menjalankan proses fotosintesis dan menukarkannya kepada tenaga kimia. Siapa yang tukarkan? Tumbuhan hijau. Okey, tenaga kimia ini berpindah daripada pengguna primer ke pengguna sekunder dan sehinggalah ke pengguna tertier. Okey, kalau pengguna primer biasanya kita gunakan sebagai nombor 1. 1 kita wakilkan kepada pengguna primer. Sekunder, second. Maksudnya 2 lah. Pengguna kedua. Dan tertier, third, pengguna ketiga. Okey, pada masa yang sama juga, sebahagian daripada tenaga akan terbebas ke persekitaran dalam bentuk tenaga haba. Jom kita berkenalan dengan aras strof yang paling pertama, yang paling bawah. Kalau kita lakarkan piramid, pengeluar ni terletak pada lapisan bawah piramid atau tapak piramid. Okey, pengeluar biasanya terdiri daripada tumbuhan hijau. Yang mana dalam dunia ni hanya tumbuhan hijau sahaja yang boleh menjalankan proses apa? Ya, proses fotosintesis. Okey, pengguna primer pula. Pengguna primer terdiri daripada haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Kalau haiwan yang hanya makan sayur, yang hanya makan tumbuhan, kita kenali dia sebagai tumbuhan herbivore. Herb kan herba kan? So tumbuhan herbivore. Manakala tumbuhan pula, haiwan herbivore. Manakala haiwan yang makan kedua-duanya, makan daging, makan tumbuhan, kita kenali dia sebagai omnivore. Pengguna sekunder pula terletak, biasanya kedudukan dia atas daripada pengguna primer, yang mana dia adalah adalah haiwan jenis omnivore. Dia makan serangga, dia makan tumbuh-tumbuhan dan dia juga terdiri daripada haiwan jenis carnivore yang makan pengguna primer. Seterusnya, pengguna tertier pula merupakan carnivore. Majoriti pengguna tertier adalah terdiri daripada carnivore yang makan pengguna sekunder. Ada juga kalanya diorang pun makan pengguna primer. Okey, yang last sekali adalah pengurai. Pengurai ni biasanya terdiri daripada organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan yang mati kepada sebatian nitrat yang menjadi nutrien kepada pokok. Tak semestinya haiwan atau tumbuhan yang mati. Macam najis ke, tumbuhan yang reput ke. Jadi pengurai ni dia akan urai, jadilah baja dalam tanah untuk digitar semula oleh tumbuhan hidup menjadi baja lah. Okey, so ini adalah rantai makanan.
Okey, kita akan belajar dua benda. Satu, rantai makanan. Yang kedua adalah siratan makanan. Rantai makanan adalah satu turutan makanan bermula daripada pengeluar kepada pengguna tetia dalam satu aliran tenaga sahaja. Maksudnya dia satu rantaian panjang. Contoh kalau tengok rantai awak, rantai leher, rantai leher mak awak ke, biasanya dia panjang lah kan. Kecuali kalau macam Pandora, gantung beling-beling, gantung-gantung pula tu lain lah, tu dah jadi bersirat kan, siratan. Okey, yang kedua pula adalah siratan makanan. Siratan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang kita combinekan bersama, yang kita cantumkan bersama. Okey, contoh rantai makanan. Dia bermula dengan tumbuhan. Tumbuhan sebagai pengeluar. Kemudian tumbuhan dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh helang. So, tumbuhan adalah pengeluar. Beluncas tu merupakan pengguna primer sebab dia hanya makan tumbuhan. Ada tak beluncas makan helang? Tak ada kan? Kemudian ayam adalah pengguna sekunder. Sebab apa? Sebab dia makan pengguna primer. Dan ayam juga makan padi, betul? Padi tu kan tumbuh-tumbuhan. So ayam tu adalah omnivore lah. Ayam adalah pengguna sekunder. Seterusnya helang. Helang merupakan pengguna tertia. Kenapa? Sebab dia makan pengguna sekunder. Okey, pengguna sekunder pun kadang-kala dia juga jadi pengguna primer. Contoh kat dalam ni, kalau tak ada beluncas, ayam dia makan tumbuhan. Kemudian ayam tadi dimakan pula oleh helang. Maka ayam di situ dia jadi pengguna primer. Ni yang cikgu cakap siratan makanan tadi. Siratan makanan adalah interaksi antara organisma dalam rantai makanan yang berbeza. Kita cantumkan beberapa rantai makanan. Okey, kalau kita cuba check kat sini, jom kita tengok. Rantai makanan yang pertama, dia start dengan apa? Mestilah start dengan tumbuhan. Yang mana tumbuhan kat sini? Mana? Cari-cari tumbuhan. Mana tumbuhan? Ya, kubis. Kubis adalah tumbuhan. Kubis dimakan oleh siapa? Rabbit, arnab. So, arnab tu adalah pengguna primer. Kubis dimakan oleh arnab. Arnab dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. So, itu dah jadi satu rantai makanan. Kemudian, kubis juga dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung. Burung pipit. So, yang tu satu lagi rantai makanan. Kemudian, kubis dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh tikus. Tikus pula dimakan oleh helang. Satu lagi rantai makanan. Satu lagi. Kubis dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh helang. Dah jadi berapa rantai makanan? 4 rantai makanan. So, satu siratan makanan ini cikgu telah rangkumkan dia menjadi dalam satu siratan makanan ini terdiri 4 rantai makanan. Okey, itu saja video untuk hari ini. Jawab latihan Google Form di bawah. Okey?